Hai para pelajar, selamat sejahtera. Kembali lagi ke dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi RBT Tingkatan 2 bersama saya Cikgu Zul. Baik para pelajar, hari ini kita akan menyambung semula pembelajaran di dalam bab 2.1. Baiklah para pelajar, hari ini kita akan menyambung bab 2 pada bahagian ketiga, iaitu bahagian terakhir pada muka surat 36 hingga 41. Baik para pelajar, kita mengamalkan Safe Online Learning in Times of COVID-19. Selamat belajar pelajar. Baik, kita mulakan dengan tajuk 2.1.8 membuat kemasan model 3D menggunakan konsep elektrostatik dan juga elektroplating. Baik, kita lihat di dalam sini. Membuat kemasan merupakan kemasan pada produk dapat melindungi permukaan. Baik, kita lihat pelajar. Okey, kemasan yang kita buat pada produk dapat melindungi permukaan produk daripada cala dan karat akibat daripada tindak balas udara dan air. Sebab itu kemasan ini perlu. Okey, kemasan juga menambah nilai estetik pada produk dengan memberikan kesan warna yang cantik dan juga tekstur permukaan yang menarik. Baik pelajar, itu adalah maksud bagi membuat kemasan. Baik, kita lihat. Terdapat beberapa kaedah kemasan yang boleh dilakukan pada produk. Penggunaan kaedah yang sesuai bergantung pada jenis bahan binaan yang digunakan. Sebagai contoh, kaedah elektrostatik dan elektroplating serta pelbagai kaedah kemasan yang lain seperti yang ditunjukkan di jadual 2.1.4 di bawah. Baik, pelajar boleh rujuk nota ini di dalam muka surat 36. Baik, jadual ini kita lihat kaedah kemasan, bahan binaan dan juga bahan kemasan. Baik, kita lihat yang pertama, bahan kemasannya, kaedah kemasan menggunakan cara sembur ataupun dalam bahasa Inggeris spray. Kita lihat bahan binaan yang boleh digunakan bagi kemasannya ialah kayu, keluli, plastik. Baik, bahan kemasan yang digunakan ialah cat dan juga leka. Baik, bagi kaedah kemasan sapuan ataupun sapu, kita menyapu menggunakan brus. Bahan binaan yang boleh digunakan adalah kayu dan keluli. Baik, bahan kemasan yang kita gunakan adalah cat licau dan juga shellac. Seterusnya kaedah kemasan pelekat. Okey, pelekat ini adalah seperti stiker. Okey, bahan binaan yang biasa digunakan dengan kemasan ini adalah kayu dan MDF. Bahan kemasan yang kita gunakan sudah tentunya adalah pelekat ataupun stiker. Okey. Seterusnya kaedah kemasan elektroplating. Kita panggil sebagai saduran. Okey, saduran ini kita meletakkan lapisan di luar sesuatu bahan. Kita lihat bahan binaan yang boleh menggunakan elektroplating, iaitu keluli. Keluli yang kita gunakan. Dan bahan kemasan yang boleh digunakan ke atas keluli adalah perak dan juga emas. Kita salutkan bahan keluli tersebut dengan bahan perak dan juga emas. Silver and gold. Okey. Baik pelajar, ini yang penting. Baik. Okey pelajar, sekarang kita tengok konsep kemasan. Masih lagi di muka teks, muka surat 36. Terdapat dua konsep, iaitu konsep elektrostatik dan juga elektroplating. Yang pertama, elektrostatik. Kita lihat apakah maksud elektrostatik. Ialah suatu kajian sains yang digunakan untuk menjelaskan cas-cas elektrik yang statik. Okey, statik bermaksud tidak bergerak, iaitu cas elektrik pada permukaan atau di tempat cas itu terhasil. Okey, cas-cas ini terdiri daripada cas positif dan negatif. Baik, kita tengok yang kedua. Konsep elektroplating. Elektroplating adalah kita panggil sebagai sadur elektrik, ialah satu kaedah
kemasan yang digunakan untuk membuat saduran ataupun lapisan pada permukaan bagi menghilangkan kelemahan sesuatu bahan. Baik, kaedah ini sesuai pada bahan pembuatan yang menggunakan logam. Okey, itu adalah dua kaedah konsep kemasan. Baik pelajar, kita lihat kepada tajuk bahan-bahan proses elektroplating. Boleh rujuk pada buku teks muka surat 37. Baik, dalam buku teks menunjukkan bahan-bahan untuk melakukan proses elektroplating. Baik, yang pertama, kita memerlukan bika, iaitu bekas untuk menakung elektrolit dan merendam produk serta bahan saduran supaya proses elektroplating boleh berlaku. Kedua ialah kepingan bar tembaga, bahan yang akan menyaluti objek yang kita akan sadur nanti. Seterusnya, bateri 9 volt. Okey, sebagai punca kuasa elektrik. Bahan untuk melakukan seterusnya ialah wayar beserta klip buaya. Dan akhir sekali, cecair elektrolit, larutan yang membenarkan arus elektrik bertindak balas dengan bahan saduran dan bahan yang tersadur. Okey, ini adalah bahan-bahan. Kamu perlu tahu nama bahan sahaja. Okey, ada satu iaitu bika, kedua kepingan bar tembaga, bateri 9 volt, wayar dan klip buaya, dan seterusnya cecair elektrolit. Itulah bahan-bahan untuk melakukan proses elektroplating. Baik pelajar, kita melihat kepada tajuk 2.1.9, menilai model 3D yang dihasilkan. Baik, dalam tajuk ini proses pembuatan kita melihat tajuk membuat model 3D. Okey, so bila kita dah buat, kita mesti ada penilaian. Baik, dalam ni kita boleh lihat borang penilaian reka bentuk produk. Okey, ini adalah contoh. Pelajar boleh rujuk di muka surat 38. Borang ini menunjukkan kriteria, elemen reka bentuk dan juga prinsip reka bentuk yang terdapat pada produk tersebut ataupun model tersebut. Kamu hanya perlu tandakan ya atau tidak sekiranya produk yang kamu buat mempunyai ciri kriteria tersebut. Itu sahaja. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut apabila kelas akan datang. Baik pelajar, sekarang kita lihat kepada tajuk 2.1.10. Menjana idea untuk menghasilkan reka bentuk yang lebih efisien. Baik, ini adalah bahagian untuk melihat kepada penjanaan idea kepada produk-produk yang telah ada. Okey, setiap model atau produk yang dihasilkan perlu ditambah baik dari masa ke semasa. Kerana produk perlu bersaing dengan produk yang sama yang dihasilkan oleh pengeluar lain. So, dalam satu produk itu terdapat pelbagai bentuk dan juga pelbagai pengeluar. Kita perlu menambah baik produk-produk itu supaya dapat bersaing dalam pasaran. Sebagai contoh, asasnya ialah seperti gambar raja ini, gasing. Pada muka surat 39, kita lihat gasing yang asasnya tradisional ditambah baik bentuknya sehinggalah menjadi lebih moden. Okey pelajar, itu adalah contoh. Sebagai contoh, telefon bimbit juga boleh dijadikan contoh. Daripada telefon bimbit yang lama sehinggalah kini kepada telefon bimbit yang lebih canggih. Baik pelajar, saya nak kamu membuat nota di dalam buku nota panjang kamu, iaitu salin rumusan pada bab 2.1 ini di muka surat 40 seperti ini. Salin di dalam buku nota anda. Okey, boleh rujuk di muka surat 40. Pastikan kamu buat dan hantar gambar kepada saya. Faham pelajar? Baik para pelajar. Bagi aktiviti minggu ini, pelajar perlu membuat latihan pengukuhan minda pada muka surat 41, iaitu bahagian A sahaja. Saya ulang, bahagian A sahaja merangkumi soalan 1, 2, 3 dan 4. Bahagian A pada muka surat 41. Buat di dalam buku latihan para pelajar. Setelah siap buat,
Pelajar boleh hantar gambar kepada saya sebagai menandakan pelajar telah pun mengikuti arahan saya. Baik para pelajar, selamat membuat latihan dan selamat belajar. Kita akan berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih para pelajar. Jumpa lagi di kelas akan datang. Stay home, stay safe. Bye.